Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi. Kuat lagi. Dah sikit. Dah ni kuat je. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا kami reda Allah Tuhan kami وبالإسلام دينا kami reda Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, tuan kuasa, tuan imam, tuan kuasa, para pegawai, tuan kuasa penganjur, seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ada satu alam yang menjadi pemisah ataupun perantara kepada alam dunia menuju ke akhirat. Sebab itu namanya barzakh. Barzakh ni perantara. Selepas dunia, saya yang bercakap dan semua kita akan menuju ke alam yang bernama barzakh, sementara menunggu untuk pergi ke alam yang terakhir namanya akhirat. Sebelum masuk ke alam barzakh, tiket yang perlu dibayar ialah kematian. Fakta nombor satu malam ni yang kita nak dengar sebelum ke barzakh, setiap yang ada nyawa akan merasakan sakit mati. Setiap yang ada nyawa akan merasakan sakit mati dan merasakan kematian. Manusia tidak keseorangan. Tuan-tuan sekalian, bukan kita sahaja yang mati. Ada 5 jenis makhluk yang akan mati. Pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga syaitan. Ni yang ada nyawa ni, syaitan. Yang keempat binatang. Yang kelima hak ada nyawa yang akan mati, namanya malaikat. 5 ini mati dan kemudian akan dihidupkan kembali. 5 ni betapa ramainya. Sekejap lagi kita cerita sikit betapa banyaknya makhluk ini. 5 ni mati, kemudian selepas
di tiup sangkakala yang kedua, kelima-lima bangsa ini akan bangkit kerana roh dikembalikan ke dalam badan masing-masing. Manusia mati, tanam, badan dia hancur, tulang belulang dia hancur, darah dia sama macam binatang, sama macam jin, sama macam syaitan. Begitu juga malaikat. Subhanallah. Semua akan rosak binasa kerana Allah sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat musnah, jin musnah, syaitan musnah, binatang musnah, manusia musnah kesemuanya. Subhanallah, kelima-lima makhluk ini akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Satu, semua mati. Maksudnya kayalah dia macam mana pun. Ini untuk muhasabah. Saya muhasabah diri saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, semua kat muhasabah. Apa yang menghalang kematian? Tak ada. Paling kaya tak mati, orang kaya mati. Berapa minggu lepas, saya buat satu contoh aja. Saya baca surah khabar, tengok subhanallah. Mati almarhumah, lepas panggil kat dia Iron Lady. Iron Lady ni orang lah, bukannya Superman. Orang panggil dia sebab dia cergas lah, macam-macam pegang jawatan. Orang panggil Iron Lady. Meninggal tak? Meninggal? Kaya tak? Kaya. Pekerja dia 6,000 orang. Bukan 3 orang kerja runcit, bukan 80 orang kerja di hotel pekerja dia, bukan. 6,000 pekerja dia. Security force yang bawa duit dari tempat ke bank yang tu 6,000 pekerja dia. Sebulan dia bayar gaji berapa? Banyak tuan. Jutaan. Bayar gaji saja juta. Meninggal ke tak? Meninggal. Orang pegang jawatan, almarhum Sultan Kedah, almarhum yang meninggal itu, berapa kali jadi agung? 2 kali. Meninggal ke tak? Meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Paling apa? Yang tak meninggal ni paling apa? Yang paling kaya meninggal, yang paling gagah meninggal, yang paling masyhur meninggal, yang paling cantik meninggal. Tidak ada yang boleh menghalang untuk ajal diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, fakta yang kedua, tidak ada siapa yang tahu bilakah ajal. Tu yang tanda ustaz, yang tanda berpeluh, tanda rasa di pusat, yang tanda macam ada tarik sikit, tanda telinga jatuh. Kalau kematian itu ada tanda tertentu, nescaya MH17 tak ada siapa yang naik. Kan 200 lebih yang mati. Ada yang tahu ke tuan? Tak tahu. Tak payah tengok MH, tuan-tuan tengok jiran, anak-anak kita, ada anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita. Lagi 2 hari janji nak pergi ke tempat sekian, dia meninggal 2 hari sebelum sampai ke tempat kejadian. Sihat je, pergi kerja, balik kerja, petang tadi main dengan kita, main bola, 2 hari sebelum kejadian meninggal. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu.
ibunya yang melahirkan dia juga tidak tahu, kerana Allah sebut dalam Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kalian tak tahu apa yang kalian akan lakukan esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah dia akan mati. Anak-anak tahfiz yang 20 lebih tu, 20 berapa orang, tak ada seorang pun yang tahu pada malam tu dia akan meninggal. Wartawan pergi jumpa yang hidup ni, pergi tanya, saya tengok berjam-jam, saya tengok perangai wartawan. Yang jadi wartawan kena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tanya seorang-seorang, dia kata, adik semalam ni yang selamat lah, semalam waktu kejadian tadi ada benda pelik, ada benda berlaku perkara pelik yang disedari oleh semua pelajar. Budak tu kata, tak ada apa pun, semalam macam biasalah. Dia tak puas hati, kawan ni jawab tak ada apa macam biasa. Dia tanya yang lain pula, adik semalam ada tak yang kawan-kawan yang syahid yang kebakaran semalam tunjukkan reaksi yang pelik? Tak ada apa pun, kami solat isyak macam biasa, kemudian tidur lah. Dia tak puas hati, dia tanya lagi. Dia nak suruh jawab, kata, semalam kami nampak macam mereka ni berpeluh-peluh, malam kami. Ada tanda ke tuan-tuan? Tidak ada tanda khusus. Sebab tu tuan-tuan jangan tunggu tanda. Tambah-tambah zaman hari ni kematian mengejut itu banyak. Jangan tunggu, kita jangan tunggu tanda, tengok telinga saya duk elok lagi ustaz. Kan tak jatuh-jatuh pun hidung pacar. Maka dia tak ada tanda. Kedua, kematian itu tidak ada tanda khusus. Sebulan sebelum mati, kan ada kita dengar kan, berapa minggu sebelum mati, 10 hari sebelum mati. Siapa yang melihat tanda itu dan tahu kematian dia? Tuan-tuan tengok kematian yang berlaku di keliling kita, jiran kita, saudara kita, kawan kita. Dia panaskan makanan, kemudian duduk di meja, duduk di depan di ruang tamu, meninggal. Jadi kita perhati semua jenis kematian, kita tak nampak pun yang tanda-tanda yang disebutkan ni berlaku kepada setiap orang, tak nampak. Yang paling tahu kematian ni, saya tengok antaranya ialah satu orang yang sakit teruk, yang sakit kanser, kemudian doktor suruh bawa balik. Baru ni pun saya ziarah orang beberapa hari yang lepas, doktor dah tak boleh buat apa, telefon waris boleh datang ambil, bawa balik, 5 hari meninggal. Orang yang dah habis ubat, dah habis alat digunakan di hospital, habis ubat, habis alat, habis bedah, kemudian doktor telefon bawa balik. Yang ni bila balik, tuan-tuan, dia menanti hari. Pun saya pernah ziarah seorang yang ada 2 kanser, buang payudara, buang usus besar dan usus kecil dibuang, kosong. Tuan-tuan, kalau buang usus besar dengan usus kecil, nak hidup berapa hari? Makan nak ke mana? Jadi tebuk di sini, di tepi ni tebuk, makan terus keluar, makan terus keluar. Yang ni antara orang yang Allah sayang, dia tahu hidupnya berbaki hanya beberapa minggu. Dalam beberapa minggu itulah dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kita ziarah pagi, dia menangis. Kita ziarah petang, dia menangis. Kita datang malam, dia mengalirkan air mata, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nombor 2 saya tengok dalam hidup saya, ini bukan contoh,
kena pergi tengok. Antaranya ialah banduan akhir. Orang Islam yang dijatuhkan hukuman, dia buat jenayah, jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Di Malaysia alhamdulillah, kalau yang dijatuhkan hukuman mati gantung sampai mati itu Islam, maka hukuman itu akan dijatuhkan pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga jam 7 pagi. Alhamdulillah. Saya dah pernah tengok keadaan penjara, sel yang nak diletakkan orang yang nak digantung, kemudian tempat gantung tu pun saya dah pernah tengok. Tali dia saya dah pernah pegang. Dan saya dah jumpa dengan pegawai polis yang duduk di jabatan penjara tu. Tuan-tuan boleh tengok. Mereka ni dia tahu hari apa dia nak mati. Tapi Allah sebut kita tak tahu bila kita mati. Jawapannya mereka tahu hari apa, di antara jam berapa, tetapi mereka tidak tahu minit keberapa dan saat keberapa. Yang tu juga membuatkan seorang manusia beberapa hari sebelum digantung sudah tidak ada makanan yang boleh melepasi kerungkungnya. Tak boleh. Walaupun hari terakhir, banduan akhir, hari Khamis, dia akan diberikan pilihan untuk memilih makanan tidak melebihi RM6.50. Saya tak tahulah sekarang ni makanan naik sikit, amount tu dinaikkan ke tidak, saya tak tahu. Tapi setakat yang saya tahu sampai tahun ini jumlah itu lebih kurang RM6.50 atau RM7.50. Hanya banyak yang samsing waktu hidup dulu masuk kemudian dihukum gantung. Hilang kesamsingannya. Dah tak ganas. Badan masih bertatu. Ada tatu. Di tangan masih bertatu. Tapi bila masuk dalam sel akhir, tunggu 6 hari, kemudian 5 hari, kemudian 4 hari, kemudian 3 hari. Hari yang terakhir, air kosong pun dah tak boleh masuk dalam mulut. Ni air kosong. 6.5 memang boleh nak order macam-macam. Cakotiao lepas kan, chicken chop ada RM5 hari ni. Nak makan ke? Tak makan. Sebab apa? Sebab tahu esok jam 6 akan digantung. Nak tunjuk samsing lagi ke? Kebanyakannya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi esok solat subuh berdiri tak boleh. Dah tak boleh berdiri tuan-tuan. Nak berdiri tak boleh dah. Lemah kedua-dua belah kaki. Panjang bacaan Fatihahnya, panjang rokoknya, panjang sujudnya, panjang bacaan doanya, merintih dan menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ni waktu sihat, berdoa pun tak mau. Habis sembahyang bang zikir apa pun tak mau dah. Lapar perut. Tu kan, lapar perut. Lapar. Sombong dengan Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih dengan sebahagian orang. Ni Allah kasih. Bila Allah kasih, bagi peluang untuk dia bertaubat. Majoriti yang lain tak sempat bertaubat kepada Allah. Lelaki ni dia selalunya kalau masuk jadi banduan akhir, esok nak kena gantung, majoriti bertaubat kepada Allah SWT. Tuan. Jadi kita tak tahu bilakah ajal. Maka sentiasa bersedia, kerana kehidupan yang di sana itu sangatlah panjang. Kehidupan yang di alam akhirat. Yang ketiga, saya cepat sikit. Mati itu menyakitkan.
Mati itu ialah sebuah kesakitan. Mati. Semua orang termasuk para rasul apabila mati maka sakit. Kalau orang soleh ustaz, ulama-ulama, awliyaullah, orang soleh, Rasulullah pun mati sakit, meninggal dan Nabi sakit. Ini bukan khilaf, yang ini bukan khilaf. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Antara yang melihat Rasulullah merasai kesakitan mati ialah Sayyidatuna Aisyah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah sebut dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, aku tidak pernah lagi mengharapkan keringanan ataupun tidak pernah lagi mengharapkan tidak sakit sakarat mati selepas aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui keperitan mati semasa nazak baginda. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah, kalau Nabi rasa sakit kematian, kita Allahu Rabbi. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ayat tu orang ngaji tajwid dia retilah. Itu ayat mati tu. Wa dhanna annahu al-firaq. Ayat ni cerita ketika mana satu orang dicabutkan nyawanya, qila man raq, maka orang pun pakat, yang ada di keliling semua pakat bertanya, siapa yang nak ubati dia? Man raq, siapa yang nak rawat orang sakit ni? Siapa yang nak ubatkan dia, nak kembalikan nyawanya? Wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah di dalam ayat itu, apabila seseorang direntap dan ditarik keluar ruh daripada jasadnya, ketika itu dia yakin inilah kematian. Kenapa tuan-tuan? Kenapa satu orang bila tarik nyawa, malaikat tarik, saat pertama nyawa dia ditarik keluar, dia tahu itulah kematian? Jawapan dia, kata para ulama, kerana sakit mati yang dia rasa ketika itu, jumlah kesakitan itu tidak pernah dirasakan oleh sesiapa sahaja di dalam alam ini. Tak ada makhluk pernah rasa. Yang sakit melahirkan anak, yang sakit kanser, yang sakit kepala, yang sakit gigi, yang sakit kakinya terputus, apa jua jenis kesakitan, apabila kalian merasakan kesakitan sakaratul maut, maka kalian akan tahu itulah kematian. Dhanna annahu al-firaq bermaksud dia yakin ini kematian. Sebab dia tahu kematian itu benda yang sakit, dan sakit itu tak pernah dirasakan sepanjang dan seumur hidupnya. Maka yang diajar ialah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakit sakarat kami. Hilangkan sakit sakarat? Tak ada. Hilangkan sakarat? Tiada. Kurangkan sakarat? InsyaAllah. Cuma di dalam alam ini ada satu kelompok yang tidak merasakan sakit mati. Mereka ialah syuhada. Berperang di jalan Allah, mempertahankan agama Islam, berperang dengan musuh di medan peperangan. Yang ni Allah kecualikan daripada sakit mati. Subhanallah. Pakat-pakat berazam untuk mati syahid. Tiap-tiap malam minta dengan Allah untuk mati syahid.
dapat pahala mati syahid pun dah besar rahmat. Nabi kata sesiapa yang berazam dan sentiasa memohon kepada Tuhannya untuk mati dalam keadaan syahid, maka dia diberikan pahala mati syahid. Wa in mata ala firashih, walaupun dia mati di atas katilnya. Orang lelaki boleh minta, orang perempuan pun boleh minta. Allah cek dia punya hati, permintaannya ikhlas, permintaannya jujur, azamnya untuk mati syahid tinggi. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di mahsyar dengan kumpulan syuhada. Subhanallah. Nombor 5, fakta kelima, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita menghabiskan hidup ini. Tuan-tuan, yang paling penting sekali ending. Kalau sepanjang umur datang ke masjid, akhirnya ending dia buat amalan ahli neraka, maka dia mati su'ul khatimah. Habis tuan. Su'ul khatimah habislah yang sebelum tu. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Seseorang yang melakukan amal soleh seperti amal penghuni syurga dalam masa yang cukup lama, 50 tahun sembahyang tak tinggal sampai umur 60 lebih. Subhanallah. Ini Nabi pesan, jaga-jaga, jangan berasa hebat. Orang yang boleh sembahyang 5 waktu tak tinggal, yang boleh sedekah banyak, yang boleh selalu puasa sunat, yang selalu baca Quran, jaga-jaga jangan takabur, jaga-jaga jangan bongkak dengan amalannya, jaga-jaga jangan pandang hina orang lain, jaga-jaga jangan buruk sangka dengan orang lain. Karena Nabi kata ada satu orang melakukan amal soleh dalam masa yang lama, tetapi kemudian mengakhiri amalan itu dengan amal penghuni neraka. Su'ul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tuan-tuan, ada satu orang lelaki bunuh 100 orang. Semua orang tahu cerita ni. Saya sebut seminit je, insya-Allah. Seorang laki-laki membunuh 100 orang. Dosa yang dia buat. Tuan-tuan, dalam masjid ni tak seorang pun tak ada yang bunuh 10 orang. Insya-Allah. Dia membunuh 100 orang. Pada hari dia membunuh 100 orang itu, Allah gerakkan hati dia. Dia rasa nak bertaubat. Banyaknya dosa aku buat, banyaknya salah dengan orang lain. Subhanallah. Jumpa dengan satu tuan guru, dia jumpa 2 orang. Tuan guru yang kedua tu, tuan guru tu kata, Allah tidak menghalang sebanyak mana pun dosa yang kamu lakukan untuk diberikan taubat kepada kamu. Dia balik, kemas barang, nak pindah ke kampung orang soleh. Sebab kampung yang dia duduk tu ramai penagih dadah. Contoh saya buat, tapi hadis sebut begitu, kampung tu banyak maksiat. Kan banyak tuan-tuan, di mana-mana tempat pun ada satu tempat ni banyak maksiat, penduduk dia majoriti sekian-sekian. Maka dia pun balik, kemas barang, keluar. Belum pernah solat walau 1 rakaat, tetapi keluar daripada kampung dia yang penuh dengan orang-orang yang melakukan maksiat, menuju kepada satu kampung yang ramai orang saleh, banyak majlis ilmu, masjidnya aktif. Dia pun keluar. Di tengah perjalanan datang malakul maut. Rupanya hari itu ajalnya. Bila datang malaikat maut, tengah-tengah jalan, malaikat maut pun cabut nyawanya. Sepatutnya hanya satu kumpulan malaikat yang sambut roh itu. Sekejap lagi kita cerita.
Akan tetapi pada hari kematian lelaki ini datang dua kumpulan. Satunya kumpulan malaikat maut, yang keduanya kumpulan malaikat azab. Ramai datang. Berkata kumpulan malaikat rahmat, wahai malakul maut, serahkan ruh itu kepada kami. Ja'a taiban muqbilan ilallah biqalbihi ilallah. Dia dalam perjalanan membawa hatinya yang bersih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat rahmat, wahai malakul maut, kata malaikat azab, serahkan ruhnya kepada kami. Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah melakukan walaupun satu kebaikan. Bagi kami yang ambil ruh dia, kata malaikat azab. Tengok tuan-tuan, ending paling penting, tambahan pula dengan zaman fitnah ini. Satu hari seorang pada zaman fitnah ini boleh melakukan dosa besar hingga mencecah ribuan dosa besar satu hari. Share video fitnah orang, share. 1000 orang tengok bila dia share fitnah. 1000 dosa besar kamu tanggung dalam masa satu hari. Petang tu mati. Pagi share dosa besar, petang mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kemuncak zaman fitnah. Ini kemuncak zaman fitnah. Sehari manusia boleh buat berbelas ribu dosa besar. Allah sebut dalam Quran. Yang ni dalil wujudnya alam barzakh. Tuan-tuan yang ada dalam masjid ni balik bagi tahu kepada semua anak-anak, alam barzakh ini wujud. Wajib beriman dengan wujudnya alam barzakh. Adanya mungkar dan nakir, adanya siksa dan taman syurga di alam barzakh, yang malam ni kita akan sebut insya-Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, kata Allah, ketika mana mati itu datang, orang tu ditarik nyawa dia. Qala rabbi rji'un, ya Allah, rupanya betul ada akhirat. Ni hari pertama ni roh masih di tangan malaikat maut. Antara ucapan pertama yang akan saya dan kita semua sebut ialah, ya Allah, boleh tak kembalikan kami, nak balik ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Sebab dah percaya bahawa solat itu wajib, syurga itu benar, neraka itu benar, malakul maut itu benar, roh itu keluar itu benar, barzakh itu benar. Ya Allah, kembalikan kami nak buat ibadah. Baru nak balik buat ibadah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Malaikat kata tidak, tak boleh. Itu hanya singgah percakapan, kata malaikat. Wa min waraihim barzakh. Nampak tuan? Balik tengok Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Malaikat pun bagi tahu kat dia, sekejap lagi kamu akan masuk ke barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Tunggu di barzakh sampai kiamat. Saya akan dengar, tuan-tuan akan dengar ayat ini. Ini dalil barzakh. Dalil, adapun dalil hadis sangat banyak, kita akan tengok nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ketika roh keluar, ini tajuk kedua. Hari ketika roh keluar. Ini badan kita. Botol ni kepala kan. Ada orang mati terbakar, ada orang mati melahirkan anak, ada orang mati tenggelam, ada orang mati aksiden. Hari ni banyak aksiden. Tapi majoriti meninggal di mana tuan? Di atas katil. Yang tu majoriti. Mana ada majoriti mati melahirkan anak? Adalah kes mati terbakar sebagainya. Tapi yang paling ramai
atas katil. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dan ketika itu datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Berimanlah waktu itu waktu itulah iman kita menjadi 100 markah. Tetapi dia tidak lagi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab habis dah, alam ujian dah habis, waktu tu dah nak ambil keputusan. Ni alam ujian untuk menyatakan keyakinan dan keimanan kamu kepada barzakh, kepada wujudnya Allah, kepada adanya para malaikat, kepada adanya mahsyar. Sekarang sebab waktu roh ditarik keluar, kita dah nampak alam, kita sudah nampak alam ghaib. Hari pertama manusia dan saya semua, kita semua akan melihat alam ghaib. Ialah saat ketika mana seluruh roh itu keluar daripada tubuh kita. Tuan-tuan, Dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 19. Allah Ta'ala sebut mati itu datang kepada kamu, kamu pun lihat, kamu percaya bahawasanya ada kematian, kamu percaya bahawasanya ada ghaib. Itulah kematian yang selama ini kamu lari daripadanya. Tak pernah fikir tentang kematian, habis-habisan mengejar dunia, menyembah dunia. Orang sebut mati, dia marah. Orang sebut mati, dia benci. Orang sebut mati, dia hina, dia takut. Allah Ta'ala sebut dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kalian berlari-lari dan mengelak-ngelak selama ini. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Siapa yang datang? Malakul maut. Tuan-tuan buka surah As-Sajdah ayat 11. Ni yang saya duk sebut ni kan. Yang mana yang bawa pen, tulis balik, tengok, renung lama-lama. Allahu Akbar. Ini ayat ni. Yang ni ayat sekian. Surah Sajadah ayat 11. Allah bagi tahu siapa yang akan datang menarik keluar. Kepakaran siapa? Tidak ada malaikat yang boleh lakukan kecuali seorang, namanya Malakul Maut. Tuan-tuan bayang tengok sebanyak-banyak makhluk yang ada di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, binatang saja berapa bilion binatang. Lembu saja berapa bilion lembu sahaja. Semua tu malaikat maut yang tarik nyawa. Sampailah malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, ke semua para malaikat itu mati. Maka malaikat mautlah yang akan cabut nyawa sekalian malaikat, sekalian jin, sekalian syaitan, sekalian binatang serentak. Hebat. Sebab tu ketua malaikat ada 4, salah seorangnya Malakul Maut. Bila dah habis semua makhluk yang bernyawa, Allah pun tanya kepada Malakul Maut, wahai Malakul Maut, man baqi? Siapa yang kekal? Siapa yang masih ada maksudnya? Malaikat Maut kata, ana Israfil, Mikail, Jibrail. Ya Malakul Maut, cabut nyawa yang lain. Subhanallah. Malakul Maut pun pergi ke malaikat Israfil. Yang besar malaikat Israfil, jarak di antara telinga ke bahunya sejauh 70 tahun perjalanan. Dicabut nyawa Israfil, dicabut nyawa Jibrail, dicabut nyawa Mikail. Lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah tahu, wahai Malakal Maut, siapa yang baqi? Baqitu ana wa ya al-wahidul qahar. Kekal masih berbaki sekarang ini ialah aku, Malakul Maut, dan juga zat Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri. Lalu Allah berkata kepada Malakul Maut, ya Malakal Maut, mut, matilah kamu.
lalu tidak berbaki di atas alam ini seorang pun yang mempunyai nyawa. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yawm, wahai sekalian raja-raja, penguasa, presiden, pentadbir negara, siapa yang berkuasa pada hari ini? Sila bangkit jawab yang memegang kuasa dan pemerintahan puluhan tahun, ratusan tahun. Semua makhluk dan semua mati. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan hari ini milik mutlak Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bila satu orang nak meninggal, satu, ni saya cerita hari nak meninggal. Poin nombor satu, pastikan rumah yang ada orang nazak. Kita tahu orang nazak ni, kita tahu, selalunya kita tahu dia nazak. Macam baru ni saya ziarah tu, dia nazak 5 hari. Apabila seseorang itu nazak, maka pastikan keadaan di dalam rumah itu keadaannya tenang, senyap sunyi. Tuan-tuan, perkara yang paling sakit dalam hidup ni mati. Apabila satu orang nazar, dia nak mati, adakah dia seronok untuk dengar di keliling dia bunyi muzik, untuk dengar di keliling dia TV tu orang pasang dengan rancangan-rancangan haram, untuk dia tengok di keliling dia ada yang isap rokok, ada yang duduk berlawak, ada yang di dapur bising nak masak? Selesakah dia untuk menuju ke barzakh dan juga merasakan satu jenis perkara yang paling menyakitkan dalam kehidupan dia, dalam keadaan rumah yang begitu sekali bising dan sebagainya? Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya yang balik ramai-ramai itu sewa homestay. Bukan suruh dia orang sewa homestay, kita sewa lah homestay. Kalau kita waris terdekat yang duduk di kawasan tu, ambil 2 homestay, laki-laki di sini, perempuan di sini, di rumah pusaka, di rumah tok, di rumah tok wan, atuk, nenek. Nenek kita dalam keadaan nazak, ayah dalam keadaan nazak, abang kamu nazak, di rumah hanya ada bacaan Quran. Tenang je. Tuan-tuan, kita sakit gigi, anak kita main bising di luar, marah tak? Marah. Baru sakit gigi. Kalau sakit mati, kita duk tanggung nazak sakarat berhari-hari, sakit. Yang di luar isap rokok, bergelak ketawa, yang di luar tak tutup aurat, yang tengok TV, yang pasang lagu. Nah, nenek duk sakit. Yang ni yang berlaku. Benda ni ada asas, tuan-tuan. Sahabat sendiri berpesan kepada anaknya, anak-anak mereka, sahabat. Antaranya Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia pesan supaya suasana itu tenang. Ada bacaan Quran saja, bacaan Quran, ada yang zikir, ada yang doa. Dekat betul-betul dengan nazar, bisikkan la ilaha illallah. Sebab dekat dengan akhir hayat, syaitan masih lagi datang. Syaitan masih lagi datang. Dia datang berupa hanya orang yang nazak tu saja yang tengok, yang duk sakit dia tengok. Datang dengan rupa yang elok, dia akan sebut, wahai fulan, berpindahlah kamu ke agama Nasrani kerana itulah agama yang paling benar. Dia main rupa elok je. Bahkan kata para ulama, dia datang dengan rupa orang yang paling kita percaya sekali. Kita rapat dengan tok guru sekian-sekian, dia main dengan rupa tok guru tu. Dia datang lagi saat sakarat, dia kata, wahai fulan, beralih kamu ke agama Yahudi, itu agama yang paling benar. Dia datang. Bila seorang ada ilmu, ada iman, dia tahu yang tu syaitan. Tu kita bisik la ilaha illallah, tapi jangan kerak. Bukannya setiap 5 minit, kan? Setengah jam bisik, lagi lepas 20 minit bisik. Macam tu, jangan kerak.
Jangan duk la ilaha illallah, mati macam tu je. Mati tekanan. Larat dia nak sebut orang mati ni tuan-tuan. Tak boleh dah, tangan pun orang yang nak mati ni, tangan nak angkat pun susah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala cipta kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan tak buka bibir pun boleh sebut la ilaha illallah. Tengok, saya tak gerak bibir pun. La ilaha illallah. Supaya di saat sakarat itu seseorang mudah untuk menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Yang dihantar oleh Allah, yatawaffakum malakul maut. Namanya malaikat maut, Israel. Nama yang paling sahih malakul maut. Kata Allah, thumma ila rabbikum turja'un. Kemana malaikat maut akan ambil nyawa kita, roh kita? Semua orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun dia, mau ataupun enggan dia, Islam ataupun kafir dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mesti kembali kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, bila dah duduk, yang pertama kita tak kata ni, kita pun talqinkan dia, bagi semangat. Tuan-tuan, kita nak masuk final satu-satu sukan pun kalau tak ada orang bagi semangat, lemah. Ini nak pergi alam lain, berpindah seorang diri. Maka bila dia duduk di sini, kita ramai-ramai datang. Tapi janganlah bilik itu yang pakai seluar ketat, yang pakai nampak aurat penuh juga dalam bilik itu. Nak tarik malaikat rahmat, nak tarik rahmat banyak, pastikan tidak ada kemungkaran di dalam rumah itu. Ingat tuan. Masuk dengan yang tak pakai tudung, ada 8 orang duduk dalam bilik tu, depa ni lah yang duduk di situ apa semua. Malaikat nak turun rahmat waktu tu dengan keadaan macam tu. Jangan ada kemungkaran ketika tu. Maksud bukan ketika tu saja. Tu yang pakai sarung tudung waktu tu je tu. Kan? Keluar buka balik. Bukan begitu, tuan-tuan. Cumanya sangat bagus waktu tu pastikan suasananya suasana iman. Okey. Apabila satu orang jenazah, maka malaikat maut akan turun berserta dengan pasukannya. Malaikat maut akan berada di kawasan kepalanya, di sini, di sini. Tapi dimensi lain, alam lain. Kemudian malaikat maut pun tarik nyawa dia. Saya ceritakan kepada tuan-tuan perjalanan ruh yang soleh. Macam mana dia punya laluan dia sedikit berbeza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malakul maut mengambil nyawa orang soleh, maka roh itu akan mengalir keluar dengan mudah seperti mana air yang mengalir keluar daripada bekasnya. Ini air, tuan-tuan tuang, mudah aja keluar. Begitulah mudahnya roh orang saleh, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, rohnya mengalir laju. Kerana apa? Kerana roh orang-orang saleh sudah lama merindukan akhirat. Roh orang-orang saleh sudah lama membenci dunia. Roh orang-orang saleh sudah lama merindui Allah dan Rasulnya. Sebab tu bila roh dia nak keluar, dia begitu tergesa-gesa, dia begitu suka untuk keluar dan meninggalkan dunia yang penuh dengan fitnah ni. Memang dia suka.
Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Siapa yang suka untuk hidup terus di dunia ini, dan siapa yang suka untuk kembali kepada Allah, berjumpa dengan para rasul, berjumpa dengan para syuhada, berjumpa dengan bakal-bakal ahli syurga yang lain. Setiap iman kita boleh jawab. Ada orang dia sebut dalam diri dia, kalau boleh hidup terus pun tak apa di sini, di dunia ni, hidup terus, bercita-cita untuk kekal di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Bila malaikat pun cabut nak cari nyawa dia, maka ditarik nyawanya dengan mudah. Apabila ditarik nyawanya, waktu keluar tu tuan-tuan, walaupun cepat, tetapi tempoh keluar roh itu, itulah tempoh sakaratul maut dan kesakitan. Tapi tak lama. Sakit tetap sakit, tetapi tidak lama bagi orang-orang yang husnul khatimah. Sebab apa tak lama? Sebab rohnya mengalir laju. Apabila dia keluar, dia akan keluar ke sini melalui sini. Ini perjalanan roh, dia akan keluar melalui sini. Dia akan mula kosong, roh itu mula kosong di kaki. Ini air, ni penuhkan air dalam botol ni penuh. Ni semua roh. Malaikat tarik di sini, yang kosong di sini. Tarik sepanjang dia keluar tu sakit. Dan ketika mana roh itu keluar, kosong di kakinya, kosong di lututnya, kita rasa waktu tu kosong. Subhanallah, sakitlah. Waktu tu tak nampak lagi, alam ghaib belum nampak. Roh sampai ke pusatnya. Tuan, ni bercantum ni roh ni, tengok saya genggam. Bercantum ni roh. Suruh orang mati buat, tak boleh, sebab di tangannya tidak ada roh. Roh yang sudah bercantum, bersalut dengan tulang belulang, daging kulit ini akan dicerai, tarik keluar. Sebab tu sakit, nak pisah. Kosong di perutnya, kosong di pinggangnya, kosong di dadanya. Lalu sampailah di kerongkongnya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ni sampai di sini. Ketika roh sampai di kerongkong yang dinamakan sebagai ghargharah, kan kita dengar bunyi, ada yang panjang sikit, apa ni? Ghargharah. Itu sampai di sini. Ditarik, dikosongkan daripada kaki sampai ke sini. Waktu roh sampai di halqum, itulah berlaku satu peristiwa yang besar, iaitu pertamanya Allah tutup pintu taubat kepadanya selama-lamanya. Habis. Tidak dibuka sesaat dan tidak dibuka seinci pun. Malam ini pintu taubat dibuka oleh Allah selama mana roh kita tidak sampai di ghargharah, seluas langit dan bumi. Siang dan malam, pagi dan petang, setiap saat dan setiap waktu, di mana sahaja kita berada, kita lafazkan taubat kepada Allah, insya-Allah Allah menerimanya. Tapi bila dah sampai di sini, dia sampai di kerongkong ni kosong. Habis Allah Ta'ala tutup. Yang keduanya, apabila saya dan kita semua roh sampai di kerongkongan, ketika itulah kita akan melihat dua alam. Dua alam serentak. Tapi tak lama nah, bukan sampai hari ketiga, hari ketujuh dia balik tengok pula apa jadi dengan kereta dia, siapa pakai. Balik hari ke-30 tengok pula kedai dia siapa ambil. Tak ada. Yang betul, yang sahih, roh itu hanya akan melihat dua alam ketika mana roh sampai di halqum. Ada pendapat kata sampailah dia habis dimandikan dan habis dikafankan. Dia tengok, dia masih melihat dua alam. Sampai dekat tu je. Ramadan lagi lah tak balik. Ramadan yang kita kata roh balik tak ada. Yang sahihnya
Yang sahihnya pada hari kematian itu saja. Ada para ulama sebut pendapat pertama, dia melihat dua alam sampailah rohnya di tangan malakul maut. Dan pendapat yang kedua, sampailah tubuhnya sedang dimandikan, tubuhnya sedang dikafankan. Itu pendapat yang kedua. Dia tengok alam ni, dia tengok alam sana. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang sangat panjang, panjang hadis ni. Nabi kata, apabila roh itu sampai di kerongkongan ni, ketika itulah kamu akan melihat wajah malakul maut. Apabila kamu paling melihat wajah malakul maut yang datang dalam keadaan yang berseri-seri, mukanya bercahaya dan senyum kepada kamu, ketahuilah bahwasanya kematian kamu itu adalah dengan husnul khatimah. Kamu ialah orang saleh, kamu orang beriman yang mati pada hari itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, disitulah bermulanya rehat kita, insya-Allah. Bukan di alam ni. Ni dunia, alam bekerja, alam letih, alam bersusah payah, alam berkorban untuk mendapatkan redha Allah dan redha Rasul. Dunia ini, malaikat pun cabut nyawa, dah sampai di sini. Sampai di sini kita pun paling, kita tengok mana? Tuan-tuan tengok orang mati, dia tengok ke mana? Ar-ruhu idza qubid tabi'ahu al-basar, kata Nabi. Roh itu bila ditarik, penglihatan itu akan melirik dan mengikut roh itu. Ni mata kita akan tengok daripada kaki tu. Hari itu nampaklah roh. Hari itu kita akan tengok roh ni roh yang ada dalam tubuh ni. Subhanallah. Bila sampai ke sini, malaikat pun tarik, sebab malaikat duduk di sini. Bila malaikat tarik roh itu di tangan dia sampai ke sini, kita pun ikut roh itu. Sebab tu kita tengok ke arah situ. Sebab tu kita tengok ke arah tu. Kita yang hidup pun pegang mata dia. Orang mati mata terbuka ke mata tutup? Mata terbuka. Filem Melayu je mati mata tutup. Tak cakap lagi. Kajian kurang kan? Koman, no? Kena tambahlah yang tu kan. Patutnya mati tembak ke apa ke, cekik ke, mata terbuka lah. Itu sains kan. Dari segi agama, mata itu sedang melihat rohnya yang keluar. Kita pun tutup, bismillah wa ala millati rasulillah. Tu disunatkan tutup. Dia pun tengok, alhamdulillah, melihat wajah malakul maut yang berseri-seri. Siapa di belakang malakul maut? Kalau mati husnul khatimah, kumpulan malaikat rahmat. Nabi kata kumpulan malaikat rahmat datang seperti mana di wajah mereka ada matahari. Ka'anna wujuhahumus syams. Maksudnya bersinar. Semua datang dengan elok. Lalu bila nak keluar dalam keadaan sedang keluar roh tadi, malaikat maut pun sebut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ayuh keluar untuk mendapat redha Allah dan juga pengampunan daripada Allah. Wahai roh yang baik, sekejap lagi kamu akan pergi ke alam barzakh. Wahai roh yang baik, kamu jangan takut dengan apa yang kamu tinggalkan. Kamu jangan sedih dengan rumah yang kamu tinggalkan. Kamu jangan sedih dengan anak-anak dan harta yang kamu tinggalkan. Wahai roh yang baik, kedudukan kamu elok di barzakh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tuan-tuan tengoklah ayat tu nanti. Ayat ini akan disebutkan pada hari roh yang mati dalam keadaan husnul khatimah, malaikat-malaikat akan pujuk dia. Subhanallah. Sudahlah kesemua malaikat datang dalam keadaan yang berseri-seri. Sudahlah malaikat-malaikat datang dalam keadaan senyum kepadanya. Malaikat pujuk dia pula. Allah sebut dalam surah ni, tuan-tuan boleh tengok
dalam surah Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat yang turun ketika tu nak sambut roh yang mulia ini, mereka pun pujuk, alla takhafu, wahai roh yang saleh, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, tempat kamu elok di sana. Jangan risau dengan anak-anak dan isteri kamu, kamu tinggalkan anak dan isteri dan anak-anak yang saleh. Selalu orang yang husnul khatimah ni, anak-anak dia pun semua salat, anak-anaknya pun semua menutup aurat. Alhamdulillah. Sebab tu malaikat kata jangan takut, keluarga kamu insya-Allah elok keluarga kamu, kata malaikat. Malaikat pujuk dia, jom kita pergi. Pergi ke mana? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Jom, Allah nak ampunkan kamu, Allah nak redha kamu, jom kita pergi. Lalu kata Nabi SAW, dia pun dipakaikan dengan kain daripada syurga dan wangi-wangian daripada syurga. Bukan tubuh dia yang dipakaikan, tuan-tuan, roh dia. Bagaimana hari kejadian nanti kesemua kita akan melihat. Ini perjalanan roh yang soleh. Tuan-tuan, dipakaikan wangi-wangian syurga, dipakaikan dengan pakaian syurga. Subhanallah, tak masuk syurga lagi, dah mula diberikan. Subhanallah, syurga jauh lagi, lambat lagi, belum mahsyar lagi, baru barzakh. Allah dah terus keluarkan, pergi ambil wangian syurga, pergi ambil pakaian syurga, kain daripada syurga, pakaikan dia. Wangi syurga ni, tuan-tuan, kalau buka pintu syurga, kita berjalan di atas titian sirat, puluhan tahun sebelum sampai di depan pintu syurga, dah bau semerbak wangi-wangian datang daripada dalam syurga. Wangi. Disitulah orang husnul khatimah akan rasa dia itu seperti raja di dunia ni. Allah dah buat dia jadi raja. Itulah raja sebenar, itulah sultan sebenar, itulah Perdana Menteri sebenar, apabila dia dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Tuan-tuan, jadi macam pengantin, jadi macam raja betul-betul. Dipakaikan wangi-wangi apa semua, lalu dibawa ke mana? Menuju ke langit. Semua roh, ini semua roh. Inilah perjalanan kita naik ke atas. Apabila sampai ke atas, pintu langit ditutup. Pintu langit 24 jam ditutup. Sampai kita bercakap malam ni pun sedang ditutup, dikawal dengan ketat. Sebab dulu syaitan-syaitan dan jin-jin ifrit mencuri maklumat. Sebab malaikat kesemuanya ada tugas. Ada malaikat turun membantu orang miskin, ada malaikat turun bantu anak yatim, ada malaikat turunkan hujan, ada malaikat menarik kesedihan daripada hati orang beriman. Jutaan tugas. Jadi dulu langit tidak ditutup, para jin ifrit dan ifrit sahaja, jin-jin biasa dia tak boleh terbang. Dia duduk di bawah saja. Yang ifrit yang boleh terbang ni, dengan syaitan naik dan dia curi maklumat. Lepas tu dia beritahu lah dekat bomoh-bomoh ni. Kemudian bila roh kita dibawa, diusung, diapit dengan mulianya naik ke atas, malaikat tetap bertanya. Malaikat yang jaga pintu langit pertama tetap tanya. Dia kata, siapa? Lalu kata Nabi, disebutkan dengan nama yang paling mulia, yang paling kita suka. Nama kita, tuan-tuan, nama kita kekal sampai di padang mahsyar. Elok-elok pilih nama anak. Tak payah ambil lah, tak payah ikut lah nama-nama yang pelik-pelik. Letaklah nama ketua-ketua syurga. Nak pakai lama, tuan-tuan. Di mahsyar saja puluhan ribu tahun. Nak pakai nama yang baik-baik ni lama.
Bila malaikat yang jaga pintu langit pertama tanya siapa, lalu dijawab oleh malaikat yang bawa roh kita yang ramai tadi ni. Nabi sebut ramainya malaikat ni bersusun-susun sampai sejauh mata memandang. Bila kita tengok malaikat maut tu, kita nampak di belakang malaikat maut segerombolan, betul tak? Betul. Sekumpulan bersusun-susun sepanjang sejauh mata, maddal basar dalam bahasa Arab disebut. Maddal basar ni sejauh mata memandang. Yang ramai inilah, iring kita naik ramai. Malaikat yang jaga tanya siapa? Fulan bin Fulan. Nabi kata, tapi malaikat rahmat sebut dengan nama yang paling mulia, yang paling kita suka. Lalu disemak. Lalu malaikat yang menjaga langit pertama mendapati nama kita ada di dalam tu. Oh, maksudnya ada yang tak ada nama, Ustaz? Ya. Allahu Akbar. Habis yang tak ada nama habis. Yang tak ada nama, Ustaz. Lalu tidak dibuka. Yang tu kita tak cerita. Ni yang perjalanan ruh soleh. Lalu dibuka pintu langit. Bila buka pintu langit dengan wangi-wangian, tuan-tuan, malaikat bukan tinggal di dalam syurga, malaikat tinggal di langit. Langit ialah tempat tinggal malaikat, bukan tempat tinggal malaikat, tidak tinggal di dalam syurga. Apabila satu orang dipakaikan pakaian syurga, wangian syurga, wangi itu semerbak memenuhi alam langit yang pertama. Lalu para malaikat pun bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, milik siapa roh yang baik ini? Maka malaikat yang iring kita ni sebut, oh ni milik Fulan bin Fulan, orang soleh. Lalu naiklah ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, semua berkunci, lalu dibuka sampailah ke langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita ketika itu, uktubu kitab abdi fi illiyin, ambil buku amalannya dan simpan di satu tempat yang bernama illiyin. Kalla inna kitabal abrari fi illiyin. Tu kan kita baca ayat tu. Ayat itu nak bagi tahu ada satu tempat di alam sana bernama illiyin. Illiyin ialah satu tempat Allah Subhanahu wa taala arah para malaikat untuk simpan buku amalan orang-orang saleh. Tuan-tuan, bila dengar Allah sebut simpan bukunya di illiyin, alhamdulillah. Syukur, buku kita disimpan di sana, tuan-tuan. Kita tak bawa buku itu ke barzakh. Buku itu akan kita lihat satu persatu isi kandungannya ketika mana nama kita dipanggil di satu alam yang lain yang bernama mahsyar. Tu cerita mahsyar. Dulu kita dah pernah cerita di sini. Mahsyar pernah di sini. Oh, mahsyar belum lagi. Allah. Tu buku tu takkan dilihat kecuali di mahsyar, sehelai demi sehelai. Kita ke barzakh tak bawa buku tu. Kemudian Allah pun arahkan supaya dikembalikan roh itu ke mana? Ke barzakh. Boleh tahan lagi ni? Nak 8.30 dah. Saya tengok dah ubah kaki dah tu. Cukup lah kot. 10 minit lagi. 10 minit lagi. Tengok terpacak semua ni. Semua duduk di barzakh dah ni. Subhanallah. Menunggu ajal. Ada orang malam ni dia dengar, selepas sebulan ajal dia tiba. Dan malam ni dia ada bersama kita. Contoh bukan saya kata ada, contoh. Nanti ustaz telefon lah nanti kan, beritahu. No? Okey, tuan-tuan sekalian, kemudian roh itu pun turun satu persatu. Jasad kita dimandikan. Mandi. Punyalah sakit tubuh kita waktu sakarat tadi, roh tak ada dah dalam tubuh, kesakitan masih dirasai. Subhanallah. Sebab tu yang memandikan mayat jenazah haram mengasari mayat.
tubuh tu. Haram, sengaja mengasari. Roh kita, tubuh kita dimandikan, dikafankan. No? Ada pendapat yang ulama kata kita lihat waktu tu, kita pun tengok, alhamdulillah. Hak mati husnul khatimah ni dia tengok, alhamdulillah. Ramai orang soleh pada hari kematian dia. Tuan-tuan, lalu roh itu pun turun satu langit ke satu langit ke satu langit menuju ke barzakh. Wallahu a'lam di mana barzakh itu. Okey. Orang pun angkat jenazah kita, solat, disolatkan, kemudian dibawa ke perkuburan, kemudian ditanam, disimpan, ditanam. Habis ratakan tanah. Bila suasana munkar dan nakir akan turun ke sana? Jawapannya dalam satu hadis disebutkan, hadis juga daripada Amr bin al-As. Dia riwayatkan bahawasanya apabila seseorang itu dikebumikan, maka hendaklah kalian tunggu di kuburnya dengan membacakan sesuatu dan berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah supaya diampunkan si fulan yang telah dikebumikan, yang mati pada hari itu. Selama mana? Ini dengar tuan-tuan, Nabi sebut sekadar sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagi-bahagikan dagingnya, kerana dalam tempoh itulah mungkar dan nakir akan turun, akan datang dan mempersoalkan, menyoalkan yang berada di alam sana. Kira-kira sejam tuan, 1 jam. Memang ada hadis bahawasanya apabila kesemua orang meninggalkan kubur, maka akan datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kalau macam tu, kalau siapa faham literal dia, maka dia duduklah di situ 10 hari. Malaikat mungkar tak mai, duduk tunggu 10 hari. Malaikat dia kata, Jennifer ni bila nak balik ni? Kita nak pergi tanya mana ni? Bukan macam tu. Nabi nak bagi tahu 2 benda. Yang pertama, ada benda yang didengar oleh penghuni di alam barzakh, antaranya la yasma'u sawta qar'ini 'alihim, orang yang berada di barzakh sana pada hari pertama kematiannya, dia dengar bunyi tapak kaki mereka yang meninggalkan tanah perkuburan. Tu suasana tu lagi gerun tuan-tuan, dengar bunyi. Kita duduk di bawah dah ni. Keadaannya sempit, keadaannya gelap, keadaannya sunyi. Berseorangan ketika itu. Tapi tak habis lagi. Orang tinggal kita. Selalunya yang balik awal ni siapa tuan-tuan? Anak-anak yang tidak soleh. 10 minit je main, dia tengok-tengok. Okey, habis dah, kambus siap dah. Okey, dah kambus, jom. Perut pun dah, kita singgah kedai tom yam. Dia tak heran, yang meninggal tu ayah dia, yang meninggal tu mak dia, dia ada kerja banyak, dia kata. Cuti dapat sehari je. Cuti dapat 2 hari je. Ogi si fulan. Allahu Akbar. Anak soleh dia tunggu lama. 4 orang anak soleh, 5 orang anak soleh, kesemuanya tunggu jam, 2 jam. Berdoa untuk si ayah, berdoa untuk si ibu tadi. Maka ramaikanlah anak-anak soleh. Bila balik tuan-tuan, maka roh itu dikembalikan. Kembalikan ke mana? Wallahu alam, tapi masuk ke alam sana. Kalau kita korek balik lubang tu, memang tengok jasad duk macam tu lah. Tetapi Nabi sebut roh akan dikembalikan, datang mungkar dan nakir, mereka berdua mendudukkan roh itu. Fayujlisanihi, hadis sahih. Maksud fayujlisanihi ni mendudukkan dia, mendudukkan macam ni. Macam tu, duduk macam tu. Melunjur. Berdiri macam, tapi tak berdiri lah. Dia punya badan macam tu, lepas tu kaki masih melunjur macam tu. Maka kamu akan melihat mungkar dan nakir.
kedua-duanya tubuh mereka berwarna hitam. Ainahuma azraqan, mata mereka kebiru-biruan, dan di tangan mereka ada penukul yang seandainya seluruh makhluk bumi ini berhimpun untuk mengangkatnya, nescaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Pukul tu. Orang soleh yang meninggal ni, dia tengok belah kanan dia ada satu orang lagi. Bila dia tengok di kanan dia ada satu orang lagi, dia pun bertanya, siapa kamu? Wajah kamu ialah satu wajah yang sesiapa pun tengok, wajah yang mendatangkan kebaikan. Lalu orang itu pun jawab, ana amaluka salih, aku ialah amalanmu yang baik. Janganlah kamu takut ketika datang sebentar lagi dua orang malaikat. Amalan ni yang nak ajak kita. Amalan inilah sebenarnya yang akan menjawab. Bila malaikat datang, antara perkara yang paling menakutkan setiap manusia apabila datangnya Munkar dan Nakir, bertanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lalu amalan dia kata jawab, Rabbi Allah. Dia pun jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Madinuka, apa agama kamu? Jawab, diniyal Islam. Soalan ni soalan bocor. Semua orang tahu soalan ni, tapi tak semua orang akan jawab. Kerana yang jawab ketika itu bukanlah lisan ini, bukanlah dengan hanya semata-mata lidah ini, tetapi yang akan jawab ketika itu ialah iman dan amal soleh kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pun jawab. Selesai soalan pertama, selesai soalan kedua, selesai soalan ketiga, akhirnya selesailah keadaan dia. Lalu dipindahkan ke satu tempat yang bernama Raudhatan min Riyadil Jannah, pergi taman syurga. Lalu kata para malaikat, kuburnya diluaskan sebanyak sekian. Lalu luaslah kuburnya. Tak sama tiap-tiap orang. Lagi soleh, lagi mulia, lagi tinggi iman dia, lagi luas alam kubur dia. Kan tetapi dia akan berjumpa dengan orang-orang yang lain. Subhanallah. Rupanya alam barzakh ini bukan kita keseorangan. Alam barzakh ini satu alam yang indah, yang cantik, yang luas. Ada roh-roh yang lain, roh-roh yang baik yang lain. Ini hadis ni tuan. Lalu datanglah roh-roh yang telah lama berada di taman syurga itu. Bukan belum syurga, taman syurga. Di Malaysia ni ada istana-istana, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke taman istana pun, tuan-tuan akan bercakap, kalau boleh tinggal di istana, di taman istana pun tak apa dah ustaz. Tak masuk istana pun tak apa. Mewahnya taman mereka. Itu di dunia. Itu dunia. Kalau taman syurga, Allahu Rabbi, apa yang akan berlaku di taman syurga? Siapa yang ada di sana? Apa perbualannya? Apa yang akan kita buat setiap hari di taman syurga? Sehingga untuk menunggu sampai kiamat. Semua itu dalam ceramah yang akan datang, insya-Allah. Suspense sikit. Sebab cerita dia panjang lagi. Nanti kita akan tengok, orang kata realiti dalam taman syurga tu banyak lagi. Makankah kita? Berjalankah kita? Adakah roh orang hidup boleh bertemu dengan roh yang orang yang mati? Tu ada perbahasan yang lagi panjang, lagi 1 jam setengah. Kita taruh, kita simpan untuk taruh tu bahasa Kedah. Simpan tahun depan insya-Allah. Tahun depan insya-Allah nanti akan disusun oleh pihak masjid. Tuan-tuan sekalian, sekolah saya baru nak naik ni, insya-Allah bulan
awal bulan depan baru nak naik bangunan yang pertama. Perlukan yang pertama yang saya paling perlu ialah doa daripada tuan-tuan. Doa yang soleh supaya dimudahkan, doa yang baik supaya dimudahkan pembinaan tu yang memerlukan paling sikit RM 5 juta. Tak naik apa lagi. Tuan-tuan bakat-bakat doa lah. Kalau ada Abdul Rahman bin Auf di dalam masjid ni kan, bolehlah datang. Jumpa dengan saya, yang Uthman bin Affan kan, yang Allah bagi kelebihan kepada mereka untuk naikkan kolej yang saya nak buat naik ni, masuk umur 11, keluar umur 23. Dalam tu keluar dengan ijazah lah. Keluar dengan ijazah, tak perlu ke mana lah. Semua di training di situ, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.